والوكيل على الله تحت الناس صلى الله عليه وسلم الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Bahkan bermula segala sifat yang mazmumah itu, iaitulah sekalian daripada qawadih. Qawadih dibanding jamak daripada qadihun, benda yang mencederakan, merosakkan, itu maknanya. Bahkan bermula segala sifat yang mazmumah, segala sifat yang dicela oleh syarak, sifat-sifat keaifan nafsu itu, iaitu sekalian iaitu daripada qawadih, benda-benda yang mencederakan akan perjalanan ruhani seseorang menuju kepada makrifat sebenar kepada Allah Ta'ala. Tetapi asal sekalian itu 4 perkara jua. Ya, ulama akil bukan 800 saja, banyak, tapi disimpulkan dalam 4 perkara yang besar. Cabang-cabang dia banyak lah. Ya, yang pertama sekali bahawa kufur, apa dia? Takabbur. Itu paling besar. Yang keduanya riak, yang biasa bermain dalam amalan kita, dan ujub, ya, dan sum'ah. Ini semua benda ni kalau tak disettlekan, yang lain tu mengikut. Ya. Takabbur artinya apa? Mereka membesarkan diri, merasa dirinya hebat, besar daripada orang lain. Ya, dia merasakan dia lebih sempurna daripada orang lain. Kalau dia rasa dia sempurna, dia rasa dia hebat, tapi dia tak banding dengan orang lain, itu dia panggil ujub. Ya, ujub di bawah sikit. Atas ujub baru takabur. Ya, dan orang takabur ni tak akan dapat hidayat daripada Ta'ala. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat mana al-jannah. Naj'aluha, kami jadikan, kami sediakan untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, bagi mereka yang tidak ada kehendak meninggikan diri, wala fasada, dan tidak melakukan kerosakan dengan mengerjakan mungkar dan maksiat. Maka ini untuk ahli syurga. Jadi mafhum mukhalafah dia, kalau dia bersifat dengan takabbur, maka syurga tidak ada untuk dia. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala zarratin minal kibr. La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Man kana fi qalbihi, mereka yang ada dalam qalbi dia miskala zarratin misl, itulah sezarah daripada takabbur. Man kana fi qalbihi miskala zarratin minal kibr, ada sedikit aja takabur dalam qalbi dia, dia tak dibenarkan masuk ke dalam syurga. Syurga tempat bersih, sedangkan sifat takabur ni kambing kotor, lebih kotor, melongkang kotor, ya, menyebabkan dia tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke syurga. Sekarang kita nak buang ni macam mana? Ya, kita dah tahu, dan kita tak nak sifat ni ada kat kita, sebab kita dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahu alal mutakabbirin, Allah Ta'ala laknat orang yang sifat takabur. Ya, macam mana nak buang? Itu salah dia. Tahu dah tahu. Bagi akhirat besok disebut dalam Ihya kan, orang yang disifat takabur ni Allah Ta'ala jadikan dia asgharu minan namal, lebih kecil daripada semut. Semut dah kecil kan, tahu macam mana lebih kecil semut? Ya ta'ahu, memijak dan melacak akan dia ahlul mahsyar, seluruh penghuni mahsyar. Bayangkan penghuni mahsyar daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, banyak kan, tak berapa juta trilion orang tak ada pakat lacak dia tu. Ya,
Sebab kau membesarkan diri, kau besarkan kepala kau atas dunia, ya. Itu maksudnya. Maka Allah hina dia sehina-hina. Ya, takabur ni mana man batal haq. Dia tak menerima kebenaran. Orang cakap kebenaran, nas Quran ada hadis, dia tak pakai dan dia saja. Dia rasa dia lebih hebat. Ni sifat-sifat dia tuan. Baik, sekarang nak buang sifat takabur, kena pakai lawan dia. Lawan takabur apa? At-tawadhu'. Sifat tawadhu' kena pakai. Ya, maka di mana sifat tawadhu' ada jadi? At-tawadhu' al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. At-tawadhu', sifat tawadhu' ni dia jadi nasyi'an, dia jadi pada min syuhudil azamati rabb. Bila dia terbuka, dia musyahadah dia akan kebesaran Tuhan, baru dia akan tunduk. Selagi kalbi tak dapat terbuka dengan kebesaran Tuhan, dia tak akan ada sifat tawadhu'. Dia bohong ni kan. Tak akan terbuka. Sebab kita kan bila pandang orang besar baru kita tunduk. Macam Ana sekarang tengah baca kitab kan. Ana yang jahil ni tengah baca kitab. Tengah-tengah baca kitab, tiba-tiba terpacak Tok Guru Ana depan. Macam, boleh baca tak? Taubat tak boleh baca kan? Wallahualam tu. Sebab nampak yang lebih besar. Guru kita ada tung datang, Assalamualaikum, tengok dia, kita pun wallahualam tu. Ternampak yang besar, baru kita nampak kecil dia. Selagi kita tak nampak yang besar, tak akan nampak. Mesti nampak. Sebab tu mukasyafatul qalbi billah tu penting. Sebab tu tembak dengan zikir banyak, supaya terasa siapa kita, siapa dia. Kalau kita kenal dia sebenar-benar, maka ketika itu baru kita akan tunduk. Selagi kalbi tidak dapat memandang tepat kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat, dia tak akan dapat membuang sifat takabur secara total. Sebab pentingnya makrifat. Makrifat yang hakiki yang sebenar itu penting. Dia akan bawa pancaran nur yang akan menutup segala aib-aib yang sangat berat, menutup dia dan menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara takabur tuan ni. Dan banyak lagi perbahasan panjang ulama bahas nanti. Itu satu. Dia duduk bawah apa tuan? Dia duduk bawah kufur. Lepas kufur, takabur. Susunan dia tinggi tu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dienggan iblis. Bila Tuhan suruh usjudu li Adam fasajadu. Sujud bagi Adam, tapi sujud ni sujud di takrim, memuliakan Adam, bukan sujud di ta'abbud, bukan sujud menyembah. Sujud kena menghormati atas arahan Allah Taala, tu maksudnya. Maka fasajadu, malaikat semua sujud memberi penghormatan, sebab ada di Adam tu nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa iblis, melainkan iblis. Apa perangnya dia? Aba, dia enggan, kemudian wastakbara, tu dia merasa takabur, dia rasa besar diri. Sebab tu kita jangan ada sifat tu, kena buang. Kita pandang orang, semua kita rasa orang lebih baik dari aku. Macam itu. Kalau pandang orang tua, kita rasa orang tua ni lebih baik daripada aku. Orang tua ni umur dia dah panjang, mungkin amal dia lagi banyak. Macam tu. Kalau pandang budak kecil pula, budak kecil lagi baik dari aku, sebab dia kecil, kalau dia mati direct syurga, dia belum mukallaf lagi. Macam tu. Dan kalau kita bawa tengok budak-budak nakal pun, kita budak nakal ni sebab dia tak faham. Aku ni dah faham. Aku maknanya buat faham, dah faham, buat maksiat lagi. Orang yang dah tahu buat maksiat dengan orang yang tak tahu buat maksiat, mana teruk? Tentu orang yang dah tahu buat maksiat lagi teruk, sebab dia dah tahu dia buat. Itu maknanya apa? Maknanya kita jangan beri walau sedikit pun ruang untuk memandang kebaikan kita, jangan. Bahkan kita sentiasa memandang kekurangan kita. Bahawa orang tu akan jadi baik, orang tu akan dipuji Allah Ta'ala dan dimasuk golongan pilihan mukhtar. Bila mana wabassarahu uyubah, atalah buka kalbi. Tuhan buka ni, Tuhan buka kalbi dia, sentiasa memandang kekurangan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dalam sujud, Allahumma zidni ilma. Bayangkan Rasul ni, ulama kata ilmu yang ada pada Rasul 99.99 dan yang poin sikit tu bagilah ramai-ramai. Untuk Rasul tu punya hebat tu. Itu pun Tuhan kata, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, tak beri ilmu pada kau makin sikit. Bayangkan tuan-tuan. Setara tu Rasulullah sentiasa minta pertambahan ilmu. Allahumma zidni ilma, Allahumma zidni ilma. Minta tambah ilmu, sebab ilmu tu nur. Tu Allah karim. Ada mantel sifat takabur, bahaya tuan. Sifat takabur cukup bahaya tuan. Kalau tak boleh buang, dia habis, dia akan terhijab. Yang kedua, riak.
Ini semua penyakit besar-besar dan sebab dicabang daripada sini. Ya. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang sangat-sangat aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil wa huwa riya. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Mana Rasul sendiri takut sangat kena pada umat. Tiba-tiba kalau umat tak takut, macam mana tuan? Umat tak takut, dalil tak takut, dia tak ambil perhatian. Dia tak menyemak apa itu riak, apa makna riak, daripada mana dia datang, dan macam mana nak hilang, semua benda-benda besar. Kita tahu riak tu bahaya, tapi kita tak teliti, tak mendetili, dan resiko dia besar kita tak perasan, ya. Sebab bila ada riak je bintan, amalan semua dihapuskan oleh Ta'ala. Besok dia tengok amalan dia apa, tak ada kosong, habaan mansurah, ya. Di akhirat atau dunia kalau kita buat projek ke apa, tanaman tak jadi, kita boleh apa, kita buat postmortem, lepas tu kita buat perubahan. Tapi jalan kita akhirat ni jalan untuk pergi Tuhan sekali kan. Ya, kita berjalan ni sekali sampai malaikat maut datang, betul-betul lah, tak betul-betul lah dia ni. Ada tak ada itulah dia amalan kita. Mana kalau kita tak betul-betul mengamati saki-baki umur yang ada ni, tak bersihkan betul-betul, bimbang penyesalan besar di akhirat esok. Allah. Dan riak ni menandakan orang tu belum kenal Tuhannya dengan sebenar-benar kenal. Dia hanya kenal melalui ilmu, ya, dipanggil mengenal secara zahir, ataupun dia mengenal sekadar makrifat yang am, dengan bahawa dia menjadi golongan ahli akidah, ya, ahli akidah, mana dia berakidah betul, ya, dia mensifat, meyakini kesifat ketuhanan, dia yakin kewujudan Allah, dia yakin maknanya kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, dia mengisbatkan segala sifat yang wajib, dia menafikan segala sifat yang mustahil. Mana dia kenal, tetapi dia belum rasa. Anzalah dia mengenal Tuhan dengan etikad saja, dengan akidah saja tak selamat enzan. Dia kena pergi dengan dengan mukasyafatul qalbi, ya, terbuka ni, merasakan. Sama tak orang yang tahu Tuhan tu ada dengan orang yang merasakan kewujudan Tuhan? Sama tak? Tak sama tuan. Ya, rasa lain, ya, tahu lain. Tiap-tiap yang merasa confirm dia tahu, tiap-tiap yang tahu tak semesti dia rasa, ya. Dia tahu buah durian ni sedap rasa, tapi tak nak makan. Yang seorang dia dah makan, sebut meleleh-eleh. Rasa tu penting, dia panggil zauk, ya, zauk, ya, zauk maknanya rasa hati, dia kena ada rasa. Bila ada rasa, sebut dia terasa. Iza zukirallahu wajilat qulubum, sebut nama Tuhan bergegar hati dia. Itu dia antara ada rasa. Kalau tak ada rasa, sebut saja, tak apa, tak rasa. Jadi maknanya riak menandakan dia belum kenal Tuhan. Kalau dia betul-betul kenal Allah Ta'ala, dia tak berani bersifat dengan sifat yang sedemikian, digerun dengan Ta'ala, ya. Sebab ulama buat takrif macam-macam itu. Di antaranya man lam yakna bi ilmin la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang tak cukup dia beramal, dia tak cukup Tuhan dah tahu, dia tak cukup Tuhan melihat yang paling sempurna penglihatan Tuhan, dia tak cukup, dia nak orang lain lihat. Habis dia nak orang lain tahu. Apa tu sibuk dia bagi tahu kat orang, dia buat amal macam ni. Sekarang lagi bahaya kan, ya. Dia pergi Mekah, dia belum tawaf, dia punya WhatsApp dah satu dunia yang baik. Dia masuk Masjidil Haram dah tawaf belum lagi. Dia dah terap-terap puas. Habis kan. Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin, kan, kitab akhir karangan dia, seorang tu buat ibadat 70 tahun di Mekah, dibatalkan pahala dengan satu kalimah, ya, satu kalimah aja batal habis pahala dia, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ya. Orang datang rumah dia pun cerita kat orang, dia sound bini dia. Apa bini dia timah ke lijah ke, kau keluarkan cari air lah yang kita pergi haji kali ke-7. Dia nak cerita dia pergi haji 7 kali, habis semua, faul habis semua, faqad habitat a'maluhum, habis batal habis semua pahala. Besok dia tengok kosong. Ya. Sebab tu orang kalau kenal Tuhan, dia tak minat amal dia ketahui orang. Bila seorang sudah berlazat dengan Tuhan, dia tak akan buka dia punya amal dengan orang, dia seronok dengan Tuhan. Sebab kalau dia buka amal dengan orang ni, cacat, cedera, kalbi dia selalu berpusing. Kalbi bila berpusing menghadap makhluk, batal segala pahala amal kita. Macam kita sembahyang ni kan, tuan-tuan menghadap kiblat, lepas tu tengah sembahyang tuan-tuan saja pusing macam tu, batal tak sembahyang? Batal lah.
Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tu kiblat zahir. Hadapkan diri kamu pada Masjidil Haram. Tengah-tengah sembahyang kita pusing kan. Batal sembahyang dia. Itu kiblat zahir. Kalau kiblat batin begitu juga. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah? Bukan zat Tuhan. Wajah mana? Ai wajhut tajalliyat, wajah pentajallian. Bermakna di mana saja kita menghadap, semua itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah Taala. Dan bila hati merasakan keagungan Tuhan, dia takkan berpaling, confirm dia takkan paling pada makhluk. Kalau dia paling, itu menandakan dia belum kenal Tuhan lagi. Tiba-tiba dia tunjuk amal, dia pusing orang. Dia minat orang puji, dia minat orang sanjung dia. Itu dia panggil tufuliyah. Ya, orang yang beramal itu dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Ya, anak ayam mata dene. Tahu anak ayam mata dene? Ada orang Terengganu tadi ni. Kalau orang Terengganu dia panggil anak ayam mata dene. Tahu? Anak ayam kecil kan? Ya, dia kena tinggal dengan ibu sebab mata dia tak nampak, mata dia dah bengkak berair. Macam tu lah taraf dia. Ya, kebudak-budakan. Amalan dia tidak ada dewasanya. Buat amal satu hal tuan-tuan, payah, bertentang dengan nafsu syaitan macam. Kemudian nak tamakun, nak betul-betul matang dengan ibadat, ni lagi payah. Kalbi kita betul menghadap dia je. Langsung tak heran dengan orang tuan. Sama bagi dia. Istiwa uzami wal madhi. Orang puji dia, orang caci dia, tak masuk dalam kepala dia. Yang diharap ialah pujian Allah. Yang digerun ialah kemurkaan Allah. Itu betul nak masuk. Ya. Dan perbahasan dia banyak lah tuan-tuan ni. Itu tajuk-tajuk dia. Kemudian ujbin. Ujub ni rasa hairan sendiri. Kalau tak kata apa? SS tahu, syok sendiri. Dia rasa aku ni hebat juga ya. Aku ni alim juga. Aku ni banyak ibadat. Aku ni abid. Aku ni baik. Tapi tak banding orang. Dia syok sendiri. Macam ni. Kalau banding orang, aku lebih baik daripada dia. Tu takabur lagi teruk. Dia naik satu tangkal lagi. Ya. Satu makam dia naik. Yang keempat, sum'ah dan syuhra. Ya, suka kepada kemasyhuran. Ini semua jenis yang tak kenal Tuhan. Sebab itu rahsia kenapa disuruh kita makrifat Tuhan. Kalau dia makrifat Tuhan, benda ni takkan ada Tuhan. Sebab orang bila makrifat, dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Masya Allah. Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, yang maha hebat. Confirm hati dia akan jatuh, ya, kerinduan dengan Ta'ala, keasyikan dengan Tuhan. Dan bila dia asyik dengan Allah, rindu dengan Ta'ala, Masya Allah. Ini semua tak pakai, tak masuk ni. Pum. Kerinduan Tuhan dia ada dua, An-Nur wan Nar. Nur pancaran dia kuat, Nar dia membakar. Kerinduan dengan Tuhan dibakar segala benda. Takabur terbakar, riak terbakar, ujub semua habis terbakar. Ya, bersih. Sebab apa? Bila rindu dengan Tuhan, dia menghadap lazat dengan Tuhan, yang lain dia tak pandang. Bila tak ada rindu dengan Tuhan, dia mula rindu dengan lain. Dia bersangkut sana, sangkut sini, dah amal dia pusing gitu balik. Sian buat, ya. Beramal dah payah. Kemudian habis, tak ada hope. Sebab Ibn Atta'illah kata dalam Tajul Arus, dia kata, iyyaka an takhruja min hazihi dari wa ma dum wa ma zuqta halawatal hubbih. Ya. Makna jaga-jaga dan takut, berhati-hati oleh kamu. Jangan sampai engkau meninggal dunia sedangkan engkau tidak pernah merasai kemanisan kecintaan dengan Allah. Sampai malaikat terik nyawa kita, tak pernah kita rasa rindu dengan Tuhan. Jaga. Itu bahaya paling besar, kecelakaan besar. Ya, jaga olehmu. Jadi kena cari jalan hub, kasih. Ya. Rindu paling kurang macam mana ulama kata seorang lelaki gila ke perempuan, perempuan gila lelaki. Macam mana kita tengok kan? Dia duduk, dia bangun, dia ingat. Atau rindu tu paling kurang. Kalau awliya punya dapat lagi dahsyat kan. Tenggelam habis dia dengan Tuhan ni pun. Ketinggi tu barulah sifat ni akan terangkat. Ya. Itu maknanya apa? Dia kena bersihkan tu. Baru dibukakan pintu-pintu gaib, Tuhan buka. Sebab tu disuruh bersihkan sifat ni. Takhir qalbak minal aib. Takhir mana sucikan kalbak, batin hati kamu daripada aib, penyakit-penyakit aib tadi. Nasaya taftalaka babal ghaibi, membuka adalah bagi kamu pintu gaib, pintu alamil malakut wal jabarut, dia akan buka. Dengan syarat kita sucikan kalbi kita tadi daripada penyakit-penyakit yang tersebut. Ya, jadi penyucian yang sebenarnya bila seorang tu tajalli makrifat dengan Tuhan. Itu sebab rahsia kenapa kita disuruh kenal dengan sebenar, kenal akan dia. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal
Ya, maka aku jadikan insan supaya dia kenal aku. Kalau tak kenal tidak cinta. Kalau tak kenal dia tak kasih. Ya, seorang tadi dikasih sebab dia kenal, dia seronok sebab dia kenal, dia jatuh hati sebab dia kenal. Hebat, baru dia kenal. Kalau dia tak kenal, tengok saja tak apa. Dia tak kenal. Macam budak-budak yang tak berakal, dia tak kenal duit kan. Betul bagi duit 1,000 apa dia koyak. Ya. Bagi dia barang berharga dia baling kan. Ya. Jadi mana kenal tu penting. Batul letakkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena makrifat siapa dia Allah Ta'ala. Dan Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ulama kata awalu wajibil alal insani ma'rifatun ilahi listiqan. Awal yang wajib bagi insan, dia kena kenal siapa dia Allah Ta'ala. Maka pengenalan tu pula kena ada peringkat. Peringkat pertama hanya tamyiz, membezakan supaya akidah kita betul. Itu peringkat iman dipanggil berakidah. Itu peringkat basic. Dia panggil kenal dengan ilmu yakin. Dia mengenal yakin bil ilmi. Kemudian 3 yang atas ni yang kita nak lagi ni. Dia mengenal dengan ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Yang ni bukan dengan ilmu ni. Yang ni dengan riyadhah dan mujahadah. Sekadar mana kita boleh potong kasih kita dengan makhluk, kadar tu Tuhan akan berikan dicempak nur dalam kalbi kita. Ya, faslun waslun. Dia berani kerat, dia boleh sampaikan. Mana kerat pandangan kalbi kita dengan makhluk, Tuhan akan cempakkan. Farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan kalbi kamu dari daripada Ta'ala. Yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Dia akan penuhkan dengan marifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Habis bermula 3 yang akhir ini. Mana riya, ujub, sum'ah ni. Ya. Riya, ujub, sum'ah. Itu dipanggil farak daripada takabur. Mana takabur tu dia punya asal. Yang bawah ni farak. Farak mana cabang-cabang dia. Sebab daripada takabur lah, membesarkan diri. Datang riya, ya, datang ujub, kemudian datang semua tu. Dia suruh orang kenal dia, dia suruh orang besar-besarkan dia suruh dia suka diangkat, ya. Sebab dalam perjalanan sufi, di antara rukun besar dia, kita kena letak apa? Aku tidak minat dikenal. Kena letak tu. Ya, kena letak aku tidak minat dikenal. Kalau orang tak kenal aku, lebih elok. Kena ada tu. Kalau terhegi-hegi nak suruh kenal, tu bahaya tu. Seolah meletakkan di dalam api kan. Ya, kita kenal dia, orang puji dia kan habis. Tak betul-betul ditombang kan. Sebab kita nak berjalan bukan nak menuju makhluk, kita nak berjalan nak menuju Tuhan. Ya, jalan kita ilallah. Tu. Kemudian bunuh sekalian itu telah terdahulu sebutnya pada fasal yang ketiga telah dibahas oleh Tuan Pengarang dengan segala maknanya dan tafsirnya di dalam segala sifat mazmumah tu, ya. Semua kena buang dan takhir qalbak minal aghaib, takhir qalbak minal dan aib. Sucikan batin hati daripada keaiban ini. Nasai tuftaraka babal ghaib. Nasai maknanya apa? Dibuka bagi pintu-pintu yang gaib, mana makrifat akan dibuka. Syadan, maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripada sekalian itu, melainkan dengan ikhlas, ya, melainkan dengan ikhlas. Ikhlas mana istiwa uzami wal madi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa, orang pandang dia pun tak rasa apa, orang belakangkan dia pun tak rasa apa. Kalau orang pandang dia terangkat, tak jejak kan. Bila orang belakangkan dia, wah, dia marah, itu belum. Itu jauh lagi dengan Tuhan. Sebab apa? Makhluk ada dalam kalbi dia. Ya. Imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah. Iman seseorang takkan sempurna melainkan dia tengok orang macam dia tengok unta kan. Ya, kalau tengok unta. Kita, kalau kita apa sini ada biri, kambing, lembu kan, kita tengok dia, kita ada rasa tak? Tak ada apa. Kita pakai baju baru tak rasa, kita pakai sifat terbalik pun tak rasa apa. Sebab apa? Dia tidak ada dalam kalbi. Sebab benda yang besar dia akan duduk di sini. Ya, jangan masukkan makhluk dalam kalbi. Ya, masukkan dalam kalbi kita ialah dia saja, wallah. Makna masuk apa? Masuk ingatan, tumpuan, muraqabah. Bukan Tuhan tu masuk dalam hati kita, bukan maknanya, ya. Itu maksud dia masukkan hanya dia menghadap Allah Ta'ala, insya-Allah dia selamat. Dia menghadap dia pada makhluk habis kan.
Ya, yang jadi mangsa ialah amalan-amalan dia tadi. Dia buat penat beramal rupanya, dan dipusing menghadap pada makhluk habis rosak. Melainkan dengan ikhlas. Ikhlas maknanya bersih sungguh. Ma fi qalbi ghairullah, itu kemuncak ikhlas. Tidak ada dalam hati dia melainkan Allah Taala. Maknanya menghadap betul dengan dan khusyuk, ya, dan khada, merendahkan diri, ya, zahir dan batin. Itu mana khusyuk dan tawaduk. Dan khada, ya, mengendahkan diri. Dan engkau di dalam segala ibadat, ya, dalam segala ibadat kita penuh dengan khusyukan dan merendahkan diri pada Ta'ala. Dan khidmat engkau kepada Allah, iaitu Tuhan engkau. Dan kita ibadat ni dalam bentuk khidmat, bukan beribadat dalam bentuk menuntut sawabul amal, ya. Kalau menuntut pahala tu belum lagi, jauh lagi. Ya, kita buat ibadat semata-mata lillah. Bila lillah dia nakkan apa? Keredaan. Maka reda itu yang paling besar. Dalam Quran kata waridwanum minallahi akbar. Reda Tuhan tu lagi besar daripada yang lain. Ya, lebih besar daripada syurga. Syurga tu makhluk. Dan dengan sentiasa tawaduk, mana merendahkan diri. Tawaduk ni dia berasa dia tidak berkeahlian dalam semua bidang. Walaupun orang tengok dia lebih ahli. Tengok ulama-ulama dulu besar-besar wali besar, dan apa dia kata, aku bukan ahlinya. Bukan. Kalau tuan guru saya al-alim wa allama Sayyidi Syekh Abdul Rashid Indani, oh dahsyat Indani. Ya, dia yang alim 30 lebih ilmu dan 4 mazhab, hafiz Quran, wali besar, karamat banyak. Apa dia kata, kalau kau nak cari orang alim, aku bukan orangnya. Kau nak cari orang yang warak apa, aku bukan orangnya gitu. Semua dinafikan. Kita pula, oh tuan handal, ya, aku lah orangnya. Barak kata, oh tuan ni hebat dia, tahu tak apa, kau baru kenal aku siapa? Tu lagi besar syaitan ni. Tu syaitan, iblis. Ya, kau baru kenal aku, kau tak kenal aku siapa? Tu besar iblis, syaitan dalam kepala. Orang macam tu kan nampak jalan tuan, habis terlingkup tu. Ya, kita kena rasa kita paling hina. Imam Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Arimul Kabir Qutbul Wujud, iaitu apa? Al-Arif Sayyid Syekh Muhammad Bahauddin Shah radhiyallahu an. Dia kata, kalau kau lihat anjing, kau rasa kau lebih baik pada anjing, kau tu takabur gitu. Kau lihat anjing tu, kau rasa anjing tu lebih baik daripada aku. Sebab anjing kalau mati confirm dia tak masuk neraka. Tiba-tiba kalau kita mati dia benam dalam neraka, siapa hina kan? Anjing confirm dah bakal ada seekor anjing yang dimasukkan dalam syurga, kitmir kan, yang menemankan ashabul kahfi. Dia boleh masuk syurga, kita ada akal, ada nabi, ada kitab, masuk neraka. Oh, hina betul taraf itu, atau maksudnya. Ya. Sebab tu dalam kitab Syifaul Qulub, tak ada sebab kau nak rasa besar diri kalau kau sendiri tak tahu penghujung umur kau di mana. Tahu kita syurga ke neraka kan? Tak tahu. Sedangkan orang yang dah tahu dan diberi maklumat pengakuan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mubasyirin bil jannah hayatan, orang yang diberi tahu hidup ahli syurga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Apa ucapan Sayyidina Abu Bakar di antaranya bila menjawat jawatan Perdana Menteri menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketua negara? Apa dia kata? Ya ayyuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'tullah fa'inuni wa in asaituhu fakawimuni. Wahai manusia, engkau telah melantik aku menjadi pemimpin engkau, aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Aku bukan orang terbaik. Tengok tu punya hebat Sayyidina Abu Bakar. Padahal Nabi kata, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan sekalian alam, nasi lebih berat iman punya hebatnya. Tapi tawaduk dia macam, aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Fa in ata'tullah, kalau aku taat kepada Allah, pakak-pakak bantulah aku. Wa in asaitu, kalau aku derhaka, aku dosa, tolonglah apa betulkan aku. Itu sifat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula bila lantik menjadi pemimpin negara, bila dia kata, dia berucap, kemudian seorang sambut, ya Umar, kalau kau menyeleweng dari jalan Allah, aku akan betulkan kau dengan pedang aku ini. Sahabat tu tunjuk pedang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya garang macam mana? Kalau tidak, kalau kita tak tahu, kau hajar sebat kepala kau. Tak ada. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, masih ada orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedangnya. Tu dia. Nak cari ada tuan. Mati tak ada ini.
Kalau keluar pedang, ini mengganggu ketenteraman negara. ISA masuk dalam. Yang masuk dalam tuan-tuan. Itu saya sifat para sahabat anak didik Rasulullah SAW yang sangat tawaduk, ya. Dia semula jamin syurga tuan. Dan Sayyidina Umar pangkal mata dia hitam tadi. Pangkal mata hitam. Sebab apa? Tiap-tiap malam dia menangis. Bila orang tanya kenapa, tangisan untuk apa ya Amirul Mukminin? Aku menangis takut sangat mati tanggal iman Allah. Sedangkan dia dah jamin syurga tadi. Itu menandakan orang yang sangat hebat, yang tawaduk betul dengan Allah SWT, ya. Sayyidina Umar, Masya Allah. Syaitan yakhaf. Syaitan sangat takut dengan Sayyidina Umar. Dia kalau berjalan, lorong di jalan pun syaitan tak berani lalu. Kita kalau lalu, berdua ikut belakang. Dia kejar kita. Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani lalu. Dia pun takut. Ya, cukup hebat. Maknanya kekuatan, kejituan, keimanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Tapi sikap kita tengok dan Masya Allah, tawaduk. Dia pernah satu hari Sayyidina Umar dilantik jabatan, ya, seorang sahabat memerintah di Yaman, ya. Jadi dia pergi, dia spot check lah kan, dia pergi round, dia hanya pakai kain lenang dan sepang baju macam tu je, ya. Kemudian tengah perjalanan dia sampai, dia tengok seorang sahabat ni yang dilantik menjaga sana dengan bala tentera dia besar tuan, wah, macam orang macam gaji besar lah, dengan pengiring besar, pakaian hebat. Sayyidina Umar follow je dia sampai dekat di Syam. Dia tanya, bagaimana keadaan kau sekarang ni? Maknanya lain macam kau ni, ya, macam orang besar kan. Sedangkan dia pakai kain dolai sepa begitu tuan. Dia kata, ya Amirul Mukminin, pun beri keterangan, sebenarnya saya buat sedemikian ialah kerana di keliling kami ni adalah semua kerajaan-kerajaan kafir yang besar. Kalau kita tak tunjukkan kemegahan ini, nasai mereka akan lacak kepala kita. Kalau kita bagus lah kata. Dia tindakan dia tak melulu, walaupun dia tengok lain macam, dia tak terus serga. Dia tanya, apa sebab kau buat ini? Niat dia tadi apa? Untuk menunjukkan kekuatan. Kita dengan kekapi, kita nak kekuatan, ya. Dengan Islam kita kena lemah lembut. Jangan terbalik, dengan Islam kau main ketegang, orang kafir lain tu. Itu sifat munafik. Orang Islam tak, dia berlemah lembut dengan orang Islam dan tegas dengan orang kafir. Ketiga tu barulah Sayyidina Umar membenarkan. Maksudnya tindakan kamu betul lah, dan kita kena tunjuk kekuatan. Itu maksudnya. Itulah dia seorang sahabat yang bernama siapa? Sayyidina Muawiyah, ya, yang sangat-sangat dibenci oleh golongan Syiah. Syiah juga geram Muawiyah ni. Sayyidina Muawiyah ni hebat, tapi kadang-kadang dia orang banyak silap sangka dengan dia, ya. Dulu pun ada kadang-kadang dia masuk dalam pelajaran, dia kata macam nak sindir-sindir Sayyidina Muawiyah, bukan cadang orang tuan. Sultan Muhaddisin Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia panggil, ya, Sultanul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil Hadis, raja dalam bidang hadis, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Apa kata dia? Dia mempunyai karamat besar, wali besar, muhaddis, ulama ahli besar. Dia kata debu kuda Sayyidina Muawiyah yang bersama Rasulullah berjuang tu, debu bukan kuda dia, debu kuda dia nak banding dengan aku, debu kuda dia tu lebih baik. Itu senang. Siapa? Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang wali besar dalam ni, ulama besar yang berjuang, ya, dan menabur ilmu begitu luas, masya-Allah. Itu sahabat-sahabat Nabi tuan ni, kulluhum udul, semua sahabat Nabi itu adil. Ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Kau ambil lah mana satu, Nabi kata, nasib kau dapat petunjuk Allah Ta'ala. Tu. Nak ceritakan apa tadi tuan? Hebatnya anak didik baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tawaduk mereka yang sangat tinggi tuan. Allah. Dan sentiasa dan bersungguh-sungguh engkau meninggalkan akan hubbud dunia, hubbul jah, hubbul riyasah, hubbul mal. Ini semua tajuk kaula besar. Hub mana apa? Kasih. Kasih tu kena letak dekat dia, Allah Ta'ala. Kalau kita letakkan kasih dengan dunia, habis. Dunia ambil tak apa, sahabat banyak yang kaya tuan ni. Ya, Sayyidina Uthman pernah beri satu peperangan sampai 700 ekor kuda kan. Bukan sikit-sikit. Kita nak sembelih korban 2 ekor pun takut lagi bajet.
Mikir dua kali. Dia bagi banyak kan. Berapa 700, bayangkan berapa banyak dia punya harta. Tapi harta dia semua dia letak tapak tangan. Dunia ni Rasulullah didik sahabat dia letak tapak tangan. Jangan masuk dalam hati. Ya, masuk dalam hati dia payah nak keluar orang. Sebab tu sahabat bila dia minta dia bagi. Rasulullah minta apa dia bagi. Maknanya mereka ni dididik supaya jangan bubuh kasih. Kasih duduk di mana? Qalbi. Maka dia bawa masuk dalam. Kalau kita bawa benda tu masuk dalam, mana kita tidak ada kasih pada dia. Ya, letak kat luar, mana jangan letak kasih. Ada tak apa, jangan letak kasih. Banyak sahabat yang kaya-kaya tapi dia tak letak. Dalilnya bila Rasulullah minta untuk jihad, dia bagi terus. Tu. Dan hubul jah, kasih kepada kemegahan, kasih dibesar-besarkan, kasih dilihat orang, kasih dia agung. Itu semua bahaya besar. Racun yang membunuh perjalanan makrifat. Dan hubul riyasah, ya, kasih jadi ketua orang. Kalau dia semayang kan, dia belajar buat imam je. Kalau orang letak di sab ketiga, dia niat usalli fardal maghribi imaman. Mana imam? Tak, anda tak belajar ni makmum, anda belajar imam je. Oh, kacau je. Dia tak jadi makmum sana, dia kata jadi imam je. Orang ni parah kerja. Kita tak ada hal letak kat mana pun letak lah. Ya. Kita tengok banyak sahabat-sahabat Nabi hebat-hebat. Khalid Al-Walid dan zaman Sayyidina Umar diletak di belakang. Ya. Dia letak di belakang, tak sab depan. Bila perang ni dia duduk belakang, dia perang. Orang tanya, ya Khalid, kau telah digugurkan jawatan oleh Umar. Aku perang bukan kena Umar. Aku berperang bukan kerana Umar, aku berperang kerana Allah Ta'ala. Itu jawapan dia hebat. Jadi duduk sab depan ke sab belakang ke kat mana ke, tak ada hal begitu. Yang penting kalbi kita sentiasa dengan dia. Itu yang penting. Kalbi kita sentiasa dengan kalbi belum besar. Sebab tu dizikir kalbi jangan putus. Allah, Allah, Allah. Jalan ni kan. Tuan-tuan duduk ni jangan berhenti jalan. Ya, kita baca kitab pun dah baca mulut baca dalam pun jalan. Kalau tidak rosak je nanti. Dalam sentiasa jalan, pandang dia je. Ya. Artinya sekaliannya itu meninggal kasih akan dunia. Hub tu kita kena buang. Sebab tu kita kena banyak zikir sampai kita ada rasa apa? Iaitulah mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iaitulah kasih kepada dia, dan sampai peringkat akhirnya pandangan kita hanya kepada dia. Bahawa dia mahabbah tu cantik. Ya. Al-hub awwaluhu dawamuz zik. Kasih pada Ta'ala tu tanda dia apa? Awal dawamuz zikri, kekal dia mengingati Allah Ta'ala dengan lisan ataupun dengan kalbi dia. Wa awsatuhu al-uns, ya, awsatuhu pertengahan dia apa? Al-unsu bil mazkur, hati dia ada jinak dengan Allah Ta'ala. Mazkur ayillah Ta'ala, mazkur mana yang disebut, siapa yang disebut? Huwallah. Hati dia ada jinak. Dia tengok kita hati ada jinak tak dengan Tuhan, atau liar. Ya, kalau liar payah tu jauh lagi. Ya, wa a'lahu wa nihayatuhu, dan yang paling tinggi kemuncak dia apa? Allah tara illa maulah, dia tidak pandang kalbi melainkan Allah Ta'ala. Itu makna sentiasa. Sebab top up dalam jarum mesin kan. Kita zikir jangan berhenti kan. Ya. Tangannya angka angka tu orang baru nak start belajar zikir. Nak tanya berapa, angka 100. Betul kan tak bagi, kadang-kadang bagi 100 tak sampai. Bagi 1000 langsung tak buat. Sikit-sikit jangan. Bila ada angka ni mana dia belum kasih kuat. Kalau orang berkasih tentang dia nak beri, dia kira tak? Dia kekasih dia bagi ambil tak apa, tak sakit, ambil semua dia bagi. Itu tanda dia kasih. Kalau dia tak kasih macam dah jadilah yang banyak now. Dia bagi tu, dia bagi sikit. Itu mana tak kasih. Kalau dia kasih, dia tak kira, dia bagi semua, dia bagi. Itu tanda hub kasih. Sebab dia akan beri full time dia dengan Tuhan. Kalbi dia tu. Ya, jasad tak boleh, jasad kita tak nak kan. Ya, Allah Ta'ala nak kalbi kita tu, menghadap ke dia. Jasad ni kita dengan makhluk tak apa, cuma jaga syariat, jangan langgar syariat dia. Ya, jasad dengan makhluk, abdanuhum ma'al khalaiq, tapi wa qulubuhum ma'allah, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Sebab jangan putus. Ya, putus tarik balik. Sebab hati bila disinari dengan nur, dengan zikir, cahaya dia kuat. An-nur az-zikr lahu nurun, zikir tu punya nur. Tapi kadang kita zikir dia lari-lari, jangan putus. Jangan berhenti walaupun dia lari, walaupun dia tak masuk, jalan terus je. La tatruki zikra adam khudurika ma Allah fi.
Kamu jangan tinggalkan zikir disebabkan kamu tak hadir hati ke Tuhan kamu. Walah, aku zikir tak datang. Jangan, bawa terus, insya-Allah dia akan buka sikit-sikit, ya. Habis. Dan satu lagi dikata sini Abu Tuan, artinya sekalian itu meninggalkan kasih akan dunia dan kasih akan kemegahan, kasih kepada kebesaran pangkat. Ini nak rebut pangkat sampai dahsyat ni. Orang gilakan pangkat, nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, bergaduh, sanggup rasuah, semua teruk kerja dan menyesal besar di akhirat besok. Dan kasih akan jadi kepala, disuruh jadi kepala je. Ulau kau nak bantai mana Ulan? Ekor ke kepala? Kepala kena bantai dulu. Ya, dan jadi penghulu dan segala manusia, dan kasih akan harta. Jadi tak boleh jadilah tok penghulu, tak boleh jadi ketua, kan? Bukan itu maksud dia. Kasih itu jangan ada. Kita tak minat dan kita tak nak benda tu, tapi Tuhan takdir kita dia beri kat kita. Tak apa. Ya, Rasul orang paling tawaduk, tapi Rasul lah orang paling terkenal. Orang yang paling terkenal ia Rasul, sebelum dah hadir ke dunia lagi dah terkenal, nama dia terpampang dah. Di syurga sehingga Sayyidina Adam tanya, nama siapa yang kau rangkaikan dengan namamu ya Allah? Itu nama kekasihmu. Lalu Nabi Adam bertawassul, fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada man yaqtadi bi abihi. Nabi Adam bertawassul dengan berkat Rasulullah SAW, ya. Sebelum turun dah masyhur, tapi Rasulullah tak minat kepada kemasyhuran. Anak Sayyidu Ali Adam wala fahar, aku penghulu anak Adam, Nabi kata, tapi aku tidak bermegah-megah. Kasut Rasulullah SAW koyak, Rasulullah jahit sendiri. Dan Allah, kalau Rasulullah angkat dia siapa nak jahit, berebut sahabat nak khidmat. Dan tapi Rasulullah tak ambil benda tu, dia jahit sendiri. Dan dahsyat. Itulah akhlak tinggi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyakkan berselawat baginda dengan salatul ishkin, selawat kerinduan, kan. Tuan-tuan gunalah lapas selawat apa pun, tak apa, pendek panjang ke, tapi yang penting qalbi, rindu. Selawat tu berasa seolah kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah cepat dia terbukaan. Bermula sekalian itu telah lalu sebutnya dengan maknanya dan tafsir pada pasal yang ketiga. Kemudian dan ada pun segala bawais. Ini akan dia panggil tadi kawadeh. Dan perjalanan ni ada benda yang ganggu, ada benda yang menyekat, halangan macam-macam, ya, yang dikaji oleh para ulama daripada arifin. Sekarang tajuk akan datang dibentuk pula bawais, ya, benda yang membangkitkan kita, supaya kita punya semangat naik lebih tinggi untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ada pun bawais, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firna fa inna khaira kullahu bi wa anta bina raufur rahim. Rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.